warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya, Cikgu Muhammad Kamil. Cikgu Geografi anda. So hari ini kita akan bincangkan tajuk bab 8 Geografi tingkatan 3, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. So untuk tajuk ini kamu akan belajar tentang apakah jenis haiwan juga tumbuh-tumbuhan yang terdapat di seluruh dunia mengikut kawasan-kawasan yang tertentu. Seperti biasa, untuk geografi ini kita perlukan buku teks. So tolong bersedia dengan buku teks anda. Walaupun saya dah tunjukkan sedikit gambaran muka surat tertentu dalam video ini, tapi saya perlukan juga kamu untuk berada bersama dengan buku teks supaya kamu boleh baca dengan jelas dan juga boleh faham dengan lebih mendalam tentang tajuk ini. So untuk tajuk bab 8 ini, tengok muka surat 135. Kamu akan belajar tentang lebih kurang 3 perkara penting, iaitu taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan juga hutan konifer. Yang kedua, kamu akan belajar ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar di kawasan-kawasan tersebut, dan juga apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini terhadap manusia ataupun terhadap ekosistem. So kita akan pergi yang pertama, iaitu muka surat 136, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar di dunia. 8.1. Alright, so tengok buku teks ini. Page ini ada satu peta, iaitu peta 8.1, taburan gurun panas. Kita akan bincangkan tentang yang pertama adalah taburan gurun panas. So di mana gurun panas ni sebenarnya berada? Semasa di tingkatan 2 kamu telah bincangkan tajuk bab 7, jika tak silap saya. Kamu ada bincangkan tentang zon sejuk, panas dan sebagainya tu, mengikut iklim-iklim tertentu, kepelbagaian iklim mengikut zon tertentu. So kamu belajar hanya pada kawasan Asia saja. So kamu belajar tentang gurun panas, gurun Arab. Tapi untuk tingkatan 3 ni dia lebih meluas. Dia bincangkan tentang satu dunia. Satu dunia. So ada pelbagai ataupun banyak kawasan-kawasan gurun panas ini, seperti gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Majovi, gurun Sahara, gurun Atacama dan juga gurun besar Australia. So Australia mereka juga ada kawasan gurun ataupun desert mereka. Alright. So apakah ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di kawasan ini? Alright. So kita akan bincangkan yang pertama, tumbuh-tumbuhan, and then kita akan terus bincangkan tentang hidupan liar ataupun haiwan yang terdapat di kawasan tersebut. Tumbuh-tumbuhan di kawasan gurun terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan cuaca panas. Of course, kita kalau tanam pokok stroberi memang tak akan tumbuh sebab memerlukan cuaca berhawa sederhana. Tapi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan ini adalah tumbuh-tumbuhan yang sangat-sangat tahan panas. And then tumbuh-tumbuhan yang mampu untuk tidak mempunyai air dalam tempoh yang masa yang lama. Yang kedua, pokok jenis xerophyt sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. So apa itu pokok-pokok jenis xerophyt? Tengok glossary di atas ini. Tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup ataupun tumbuh di persekitaran yang kering. Seperti yang saya tadi ya. Dia tak ada air dalam tempoh masa yang lama, dia boleh hidup, dia boleh tumbuh. Alright, so itu istimewanya tumbuh-tumbuhan di kawasan ini. Alright, pokok-pokok di kawasan ini juga tumbuh secara jarang-jarang. Kalau kamu tengok rumput-rumputnya sangat-sangat jarang-jarang, ataupun semak samunnya jarang-jarang. Bukan satu kawasan yang besar, tapi dia
jarang-jarang. Okey, satu di sini, satu di sana dan satu di sana. So dia tidak tumbuh dengan dekat. Kenapa? Bila dia tumbuh dekat, dia terpaksa bersaing untuk dapatkan air. So mereka terpaksa tumbuh di kawasan yang lain untuk mereka mencari air di kawasan tersebut. Okey. Contoh tumbuh-tumbuhan semenjadi yang terdapat di kawasan gurun ialah cactus, prickly pear, semak sama berduri, rumput esparto dan juga pokok akasia bantut. Okay. Tumbuh-tumbuhan ini mempunyai akar panjang yang menjalar ke dalam tanah dan atau merebak ke permukaan bumi untuk menyerap air. Okay. Pokok di kawasan gurun mempunyai daun berkilat, liat dan juga berpuluh. Okay, kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu ciri hidupan liar di kawasan gurun panas ini. Okay. Page 137. Okay. Kebanyakan hidupan liar di kawasan ini ialah jenis nocturnal. Okay. Apa itu nocturnal? Tengok di glosari di sebelah dia. Hidupan yang aktif pada waktu malam. So, waktu malam, okay, seperti yang kamu dah bincangkan pada tahun lepas atau pada tingkatan 2. Okay. Gurun panas ni siang dia sangat panas, tapi malam dia agak sedikit sejuk. So, bila haiwan-haiwan ni, mereka pada waktu siang ni mereka akan lebih beristirahat. Okay, akan mencari kawasan-kawasan yang sejuk, kawasan yang dingin untuk mereka rehat ataupun tidur. Dan mereka akan aktif pada waktu malam. Okay. Hidupan liar di gurun panas menyimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di lubang dan juga hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang hidup di kawasan ini adalah unta, kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak biawak pasir, musang fenek dan juga adex antelope dan juga rusa gazelle. Alright. So, ini adalah ciri hidupan liar dan juga tumbuhan yang terdapat di kawasan gurun panas. So, kita tengok yang kedua, hutan monsun tropika. Hutan monsun tropika ni adalah hutan yang berdekatan dengan kawasan kita lah, ataupun berdekatan dengan negara kita, iaitu di negara Malaysia. Tapi dia terdapat di Laos, Thailand, India dan di sekitar Sri Lanka dan sebagainya. Okay. So, hutan monsun tropika tumbuh di kawasan India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan Laos yang mengalami musim kering dan hujan yang nyata. Okay. So, apa itu? So, bila musim hujan, dia menerima hujan yang sangat banyak. Dan bila musim kering, dia tidak menerima hujan yang sangat banyak dan juga panas yang berpanjangan. So, itu adalah maksud dia. Okey, contoh kawasan hutan monsun tropika adalah di India, di Mangalore, Myanmar, Mandalay dan juga Yangon, Thailand di Nakhon Ratchasima dan juga Kanchanaburi, dan juga Sri Lanka adalah kawasan negara Yala, Taman Negara Yala. Okey. So, tengok ciri-ciri tumbuhan semenjadi yang terdapat di kawasan ini. Okay, sangat menarik untuk kita bincangkan. Apa lebih kurang seperti di Malaysia juga. Okay, tumbuh-tumbuhan di kawasan ini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras, okay, seperti pokok jati, penaga, cendana, jelutong, buluh dan juga rotan. Okay, kebanyakan pokok-pokok ini ataupun tumbuh-tumbuhan ini terdapat juga di Malaysia. Okay, pokok-pokok dalam hutan ini tumbuh antara 20 hingga 30 meter. Ini sangat tinggi 20 hingga 30 meter, mempunyai daun pokok yang banyak dan lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Alright. Hujung daun berbentuk tirus dan hutan ini jarang dan kelihatan berlapis-lapis tetapi tidak begitu nyata. Okay. So, untuk hutan monsun tropika ini sebenarnya adalah kawasan yang hampir sama seperti di kawasan iklim khatulistiwa. Alright. Okay, tengok haiwan-haiwan ataupun hidupan liar yang terdapat di kawasan ini. Kebanyakan haiwan di kawasan ini terdiri daripada haiwan yang berbulu nipis, okay, kulit berkedut dan juga bersaiz besar. Haiwan seperti rusa dan gajah terdapat di kawasan lapisan lantai hutan. Di lapisan atas pula terdapat monyet dan juga pelbagai jenis burung. Terdapat juga haiwan seperti haiwan karnivor, okay, seperti harimau Bengal, ular dan juga buaya. Okey, kalau kamu tengok di atas ni ada gambar bunga rafflesia. Okey, juga bunga yang terdapat di Malaysia. Okey, kita
kita pergi ke tajuk yang seterusnya, hutan daun luruh sederhana. Okey, ada lagi dua iaitu hutan daun luruh sederhana dan juga hutan conifer. Alright, so hutan daun luruh sederhana, okey, adalah kawasan hutan daun adalah kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah Barat, Korea Selatan dan juga Australia. Contoh kawasan hutan daun luruh sederhana adalah di Australia, di Tasmania, okay, Eropah Barat seperti Scotland, Island, Jerman, Canada, di Southwestern Ontario dan juga di Korea Selatan di Seryangi dan juga Gyeongsangnam. Alright, so tengok gambar peta di atas ni, kamu boleh tengoklah perbezaan kawasan tersebut, okay, yang berwarna kelabu ni. Okey, tengok ciri-ciri tumbuh-tumbuhan menjadi di kawasan ini. Okey, pokok daun luruh mempunyai daun yang sangat nipis dan lembut. Batang pokok mempunyai kulit tebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Apa itu transpirasi? Okey, tengok glosari di bahagian di muka surat 141. Kehilangan air melalui liang-liang seni pada permukaan tumbuhan, terutamanya stoma, secara penyejatan. So, bila pokok mempunyai daun kulit yang tebal, dia akan mengurangkan kehilangan banyak air semasa musim sejuk. Alright. Pokok berbentuk silinder dan mempunyai cabang dahan yang banyak. Okey, spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai untuk kegiatan pembalakan. Spesies pokok yang terkenal ialah termasuk oak, ash, elm, berangan, maple, poplar dan juga beech. Okey, so ini adalah antara pokok yang terdapat di sana, iaitu pokok beech. Okey. Alright. So tengok ciri hidupan liar yang terdapat di kawasan daun luruh sederhana ini. Alright, so hidupan liar yang hidup di kawasan ini terdiri daripada hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. So dia boleh hidup di iklim sejuk ataupun musim sejuk, musim panas ataupun musim-musim yang lain. So haiwan-haiwan ini sangat-sangat adaptif lah, boleh tinggal di kawasan tersebut dalam cuaca yang berbeza. Okey. Sesetengah hidupan liar seperti chipmunk berhijrah atau berhibernasi pada musim sejuk. Okey. So ada juga haiwan yang akan bergerak ke tempat yang lain untuk mencari cuaca ataupun musim yang sesuai dengan mereka, untuk mereka terus mencari habitat mereka dan juga mencari makanan mereka, ataupun mereka akan berhibernasi. Hibernasi adalah untuk tidak aktif lah. Mereka akan berehat saja ataupun tidur sepanjang musim sejuk. Okey. Contoh hidupan liar adalah seperti white leather hair streak, okey, laser purple emperor, rusa, badger, tupai merah, beaver dan juga musang merah. Hidupan liar jenis burung adalah seperti burung belatuk hitam dan juga burung hantu. Okay. Movie orang putih ataupun western movie, mereka selalu tunjukkan haiwan-haiwan inilah dalam movie mereka. Itu chipmunk, beaver dan juga badger dan sebagainya. Okay. Dan yang terakhir iaitu hutan conifer. Okay, hutan conifer. Right. Hutan ini meliputi Amerika Utara, Kanada Utara dan juga Eropah serta Rusia. Contoh kawasannya di Rusia adalah di Sayan Mountain, Samara Mountain. Okay, Kanada Utara di Fort Smith dan juga Edmonton. Amerika Syarikat adalah seperti di Fort Yukon, Alaska. Right. Eropah adalah seperti di Sweden dan juga di Finland. Ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah seperti terdapat beberapa spesies pokok sahaja di kawasan ini. Kita banyak beberapa sahaja. Contoh pokok adalah pokok pain, fir, spruce dan juga cedar. Kanopi pokok berbentuk kon untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya. So di kawasan hutan conifer ni, conifer ni dia ambil daripada perkataan kon. Bentuk kon segitiga ni. So pokok dia banyak berbentuk segitiga ni. Kenapa? Bila salji turun,
salji ni tidak akan berkumpul di atasnya. Dia akan turun ke bumi. Okay? Sebab kawasan macam ni lah. Kalau di Malaysia ni pokok banyak bentuk rimbun lah. Okay? So bila salji turun dia akan kekal di atas. So dia akan bentuk salji di atas. Tapi di hutan conifer ni salji akan terus turun ke bumi. Okay? Batang pokok berkulit tebal, lurus dan nipis. Sama juga seperti tadi ya. Dia untuk mengurangkan kehilangan air yang banyak pada musim sejuk. Kepadatan pokok adalah sederhana. Okay, daun bersaiz kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Sama seperti tadi. Okay, permukaan daun bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman frost. Okay, frost ni ambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu beku lah. Alright. Pokok conifer mempunyai akar yang pendek dan sesuai tumbuh di tanah podzol pada musim sejuk. Ciri hidupan liar yang terdapat di kawasan ini adalah yang pertama, hidupan liar seperti burung dan binatang sangat aktif pada musim panas kerana mencari makanan. Pada musim sejuk, rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas di bahagian selatan. Contoh hidupan liar terdapat di kawasan ini adalah seperti beruang, mus, lynx dan juga tupai merah. Hidupan liar jenis burung pun adalah seperti burung hantu, belatuk, burung blue jay dan juga burung raven. So, haiwan-haiwan ini selalunya mereka akan lebih tahan sejuk lah berbanding dengan haiwan-haiwan yang berada di gurun panas sebagainya. Okay. So, itu saja untuk video yang pertama. Bab 8 ni, bab 8 tingkatan 3 geografi. Di bawah ini saya akan sediakan satu link untuk kamu jawab sedikit latihan untuk menguji pemahaman kamu sepanjang separuh masa ataupun separuh subjek topik bab 8 ini. Okay. So nanti saya akan sharekan video yang seterusnya iaitu tajuk 8.2 kepentingan tumbuh-tumbuhan sendiri dan hidupan liar ini, dan juga kita akan bincangkan buat sedikit ulang kaji apa yang kita dah belajar pada tajuk hari ini. Okay. Good luck untuk menjawab soalan latihan di bawah.